Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pagi ni aku nak buat counter review untuk counter Widat. Alright, so counter Widat ni adalah counter tersedia untuk construction. Okay, so ini adalah nama web untuk Widat. So aku rasa aku pernah review tersedia aku counter Widat ni. Alright, ini mungkin second time lah. Okay, so sebenarnya Widat ni adalah counter construction atau counter pembinaan. Okay, okay, so korang boleh tengok lah dia punya corporate information dia, service apa yang dibuat, construction and civil engineering, okay, investor relations, so apa-apa semua berada dalam laman web dia lah. Okay, so kita tengok current project untuk Widat. Okay, so Widat pernah dapat projek-projek kerajaan, okay, pengurusan fasiliti secara komprehensif Istana Negara. Okay, so dia pernah dapat projek, okay, untuk pembangunan fasiliti dekat Istana Negara. Okay, tengok harga dia 519 juta. Okay, 519 juta kontrak dia. Okay, lagi satu, ini ada satu lagi kontrak kerajaan. Okay, dalam 151 juta dia dapat. Okay, ini loji rawatan kubahan serantau di Bayan Baru ni kerajaan negeri aku rasa 242 juta. Okay, dua kali okay, dia dapat kontrak daripada Pulau Pinang. Ini pula Kementerian Pendidikan Malaysia, projek basuh dan naik taraf 22.4 juta. Okay, so agak lagi satu lagi. Ini satu lagi projek okay, dekat Beringin Papar Kota Kinabalu. Okay, so ini berjumlah 71 juta. So ada beberapa kontrak okay, daripada kerajaan yang didapat. Okay, kalau kita tengok the latest one, okay, tak ada latest kontrak dia dapat. Right. So ini adalah projek-projek okay, sekarang yang dia pernah dia dapat. Okay, ini pula adalah completed project yang telah dia laksanakan. Okay, so ini tentang Widat Group Berhad. Okay, so kalau kita tengok kepada kategori adalah kategori construction ataupun pembinaan. Okay, so kalau kita tengok kepada quarter report untuk Widat, okay, so sekarang ni Widat belum lagi membuat belum buat announcement lagi, okay, untuk quarter report yang seterusnya. Okay, sekarang dah bulan 3, dah tengok bulan 3. Okay, sepatutnya pada pengakhiran 11, 12, 1, 2. Patutnya pengakhiran bulan 2. Okay, pengakhiran bulan 2 dia perlu announce dia punya quarter report, tapi mungkin dia minta extend kot. Okay, dia minta extend. Alright, so kalau kita tengok pada news dia, ada tak news dia? Tak ada news. Right, tapi sepatutnya dia kena announce ke akhir bulan 2, tapi mungkin dia minta extend lah. Okay, tapi setakat ni counter ni ataupun Widat ni sentiasa mencatatkan keuntungan kecuali pada bulan 12 ke 2019 ni. Okay, ada kerugian, tapi selepas tu sentiasa mencatatkan keuntungan. Tapi apa yang kurang menarik tentang Widat kalau kita tengok revenue dia. Okay, revenue dia daripada 68 juta ni dia jatuh sehingga 24 juta. So mungkin ini menyebabkan dia mungkin carikan efek disebabkan oleh COVID-19, tapi still dapat keuntungan 2.1 juta. Okay, still dapat keuntungan 2.1 juta. Okay, selepas itu dia punya revenue turun lagi pada bulan 6. Okay, lepas tu dia naik pada bulan 9. Okay, kalau next quarter report, okay, naik revenue dia, okay, naik revenue bersama-sama dengan keuntungan dia, kemungkinan harga saham ni, okay, akan naik. So sebenarnya dah start naik sebenarnya. Kalau kita tengok dia dah start rebound. Okay, dah start rebound. Mungkin ada berita baik. Okay, mungkin ada berita baik dari segi quarter report. Okay, dan selalunya harga saham akan react lebih awal. Okay, sebelum news. So berkemungkinan ini jangkaan saja. Ini jangkaan saja daripada aku. Okay, berkemungkinan quarter report dia, okay, akan naik. Okay, based on the pergerakan saham dia. Okay. Right, so kita tengok sikit pada technical chart. Okay. Technical chart untuk Widat kalau kita tengok counter Widat ni bergerak daripada start daripada PKP tu, okay, buka selepas menang
selepas kita masa PKP, dia turun sehingga harga, kita tengok boleh buat harga dia pada pada 27 sen sahaja. 27 sen sahaja. Kalau kita tengok dia pernah naik, dia pernah naik sebelum PKP pada harga 50. Ini adalah harga sebelum PKP. Boleh dikatakan sebelum PKP paling tinggi dia pernah cecah pada 53 sen setengah. Selepas itu, selepas announcement PKP tu, harga jatuh. Harga jatuh sehingga serendah 26 sen atau 27 sen. Aku dapat 27 sen kat sini. 27 sen. Selepas itu counter ni, counter Wydad ni membuat uptrend yang boleh dikatakan agak boleh dikatakan agak lama. Daripada sini dia naik ya. Dia naik. Dia naik saja. Alright. So dia naik saja. Counter bergerak secara uptrend. Dia naik saja sehingga dia buat retracement kat sini. Bukan retracement, dia buat penurunan yang drastik kat sini. So dari segi pergerakan saham sebenarnya ini pergerakan yang biasa. Pergerakan biasa dalam saham itu standard kalau kita tengok pergerakan daripada bulan Mac, dan dia uptrend sehingga pengakhiran 2020, dan pernah sampai pada harga, pernah tutup paling tinggi pada harga 81 sen. 81 sen sebenarnya. 81 sen. Alright. Sebelum dia turun ke bawah. Sebelum dia turun membuat satu junaman ataupun penurunan yang drastik. Melanggar beberapa support dia, banyak support dia. Dia langgar pada 60, kalau tengok dia langgar pada 68 sen. Dia langgar lagi beberapa sini satu, 8 sen. Dia langgar lagi 53 sen yang merupakan resistance dia dahulu. Gagal, dia turun lagi, dia turun sehingga pada tahap harga pada 39 sen. 39 sen. Alright. So 39 sen. Alright. So selepas dia sampai 39 sen ni, harga rebound. Harga membuat rebound dan dia naik sehingga pada 48 sen setengah. 48 sen setengah. So kita nak tengok apakah potensi counter Wydad ni. Alright. So apabila counter Wydad ni membuat rebound, dipanggil reversal, kita kena start untuk monitor. Kita mula untuk start untuk monitor. Alright. So apa yang aku nampak adalah dia start rebound dan dia melepasi, kalau kita tengok, melepasi pada harga dia yang paling rendah dekat sini ya. Nah, ini adalah merupakan support dia lama. Pada di sinilah. Pada 47 sen. Kalau kita tengok 47 sen, kita boleh ambil. Kita juga boleh lah. Pada 47 sen setengah. So berjaya melepasi 47 sen ni. Ini merupakan support dia yang lama. Support yang dia uptrend dululah. Sekarang dia berjaya melepasi 47 sen setengah dan dia sekarang ni berada di atas 47 sen setengah. So ada petanda-petanda positif untuk counter Wydad. Berkemungkinan dia react dengan quarter report dia yang bakal dilakukan, kita tak tahu. Tapi secara teknikalnya bila dia rebound, bila dia membuat reversal, ada petanda-petanda positif untuk counter ni bergerak naik. Ada petanda positif untuk counter ni bergerak naik dengan syarat dia mesti sustain di kawasan sini. Dia mesti sustain di kawasan 47 sen setengah ni. So next resistance sebenarnya adalah pada 53 sen setengah. 53 sen setengah adalah resistance. Dia pernah capai, pernah capai
tapi dia disebabkan selling pressure yang kuat, dia jatuh balik. Okay, so dia akan cuba sustain di kawasan sini dan dia akan cuba untuk melepasi 53 sen setengah. Kalau dia berjaya, dia akan pergi ke 58 sen setengah. Kalau berjaya lagi, dia akan pergi ke 68 sen setengah. 68 sen, sorry. Okay, kalau dia berjaya lagi, dia akan terus ke 81 sen lah. Okay, so itu adalah prediction dari segi technical. Okay, so kalau kita tengok pada indikator, okay, indikator kita buka MACD dulu. Okay, kita buka MACD satu-satu kita buka. Alright, so MACD, alright, kalau kita tengok, okay, dia kalau kita tengok pada harga, okay, kalau korang pasal pada harga lebih kurang area sini, okay, area bawah ni jarang orang akan berada di area sini. Okay, di bahagian yang orang cakap panic. Okay, di bahagian ni adalah bahagian merah, bahagian panic. Okay, memang jarang orang akan berada di sini. Kalau kita tengok kepada MACD, okay, kalau kita buat kat sini, dia dah bersilang dekat sini dan kita tengok harga dia. Okay, alright, sampai sini. Okay, nampak MACD bergerak naik. Right, MACD bergerak naik. Okay, so ada kebolehan sebenarnya untuk counter ni bergerak naik. Right, adakah perlu kita membeli di area sini? Kita kena tunggu confirmation sebenarnya. Jadi kita tunggu confirmation daripada beberapa candle kita beli. Okay, tapi based on the MACD, right, dia dah ada petanda bahawa counter ni bergerak naik. Okay, sebelum dia spike, kita tengok spike ni. Okay, kita tengok spike dia dah berada. Tapi apa kekurangan bagi MACD, kita tengok dia masih lagi di bawah kosong lah. Okay, dari segi kekuatan masih lagi belum ada, tapi dah ada tanda-tanda positif bergerak ke atas. Itu daripada segi MACD. Baik, kalau kita tengok kepada RSI, RSI, okay, RSI pun sama. Kalau kita tengok di area sini, kita ambil di area sini, sini ke sini, kita tengok RSI dia. Okay, RSI dia bergerak naik. Okay, kita tengok RSI bergerak naik, sedangkan harga saham bergerak turun. Okay, so itu petanda-petanda bahawa harga saham ni ini bergerak naik. Okay, so lagi satu dikuatkan lagi dengan RSI oversold. Okay, bahagian ni oversold lah. Okay, RSI oversold. Alright, so bermaksud orang dah exhausted untuk jual. Okay, dah tahap maksudnya dah tahap maksimum, bukan maksimum lah, bermaksud terlalu ramai orang menjual, terlalu panik menyebabkan penjualan yang begitu banyak sekali dan dia dah ready untuk buat rebound. Okay, dia dah ready untuk buat rebound, bukan bermaksud dia akan rebound, dia dah penghujung pengakhiran jatuhan lah. Okay, dan ready untuk rebound. So kalau kita tengok selepas dia jatuh dan dia buat satu spike naik, okay, reversal candle kat sini. Okay, reversal candle kat sini. So kalau kita tengok kepada kita cuba tengok pada stochastic, okay, stochastic, ada tanda stochastic. Okay, stochastic kalau kita tengok, tengok ya, di bahagian oversold ke oversold. Okay, kita ambil kawasan dia sini, ini oversold dan ini adalah oversold. Okay, so kalau tengok oversold ke oversold, okay, RSI menunjukkan, okay, bullish divergence di sini. Okay, bersama juga MACD, okay, bullish divergence di sini. Okay, so dalam kawasan sini kita ada nampak potensi kawasan ini rebound. Okay, sesiapa yang berjaya, okay, detect, okay, kawasan-kawasan sini, okay, dan berjaya beli, okay, dah berjaya detect, dah berjaya beli, dia dah kuasa dah untung lah, okay, dah profit. Right, so itu saja kuasa dalam counter bidat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.